Dah duduk rumah, tak ada buat apa. Jomlah kita live. Kita borak-borak. Sometimes bila kita duduk seorang-seorang, kita memang nak bercakap dengan seseorang, kan? Walaupun Pak Ni tak bercakap secara direct dengan orang, tapi Pak Ni tahu ada sekurang-kurangnya beberapa orang yang menonton sekarang ini. Baru masuk dah 200 lebih dah. Thank you ya sebab dengar. Baru hari pertama kita melalui kawalan pergerakan, arahan kawalan pergerakan. Selalu kan, kalau kita buat kerja ataupun kita tak diberikan kawalan pergerakan, sekejap je rasa kan. Pagi menjelang malam. Yang ini pagi nak menunggu malam, malam menanti siang, siang menanti malam. Lama pula rasanya. Itu baru 1 hari. Jadi Pak Ni nasihat sikit dia orang yang suka keluar ni. Itu semua hak masing-masing. Memang hak masing-masing. Nak keluar tu lah kadang-kadang susah kan kita nak cakap, Pak Ni saya nak kena, Pak Ni saya, Pak Ni. Tapi memang hak awak. Awak tahu tak bila awak keluar tu, kalau kata awak tahu ke awak ada C19 tu, awak tahu ke awak rasa ada COVID-19? Tak tahu kan. Jadi bila awak tak tahu, awak keluar, awak dedahkan diri awak kepada mereka yang sihat pula, ataupun mereka yang bekerja, ataupun awak tak ada tapi awak dedahkan diri awak pada mereka yang ada pula. Lepas tu awak bawa balik. Macam mana nak kawal? Kerajaan punya kerja nak kawal supaya penyakit ni tak menjadi musibah. Faham tak? Sekarang ini penyakit ni kalau boleh dikawal, dia nak kawal. Tapi kalau dah jadi musibah, sampai berpuluh ribu, na'udzubillah, beratus ribu orang yang tersangkut dengan penyakit ini, membawa kepada kematian. Itu adalah satu benda yang serius. Duduk je lah kat rumah. Sebab kita tak tahu. Kalau tanya sekarang, memang tak tahu. Ada orang nak balik kampung. Iyalah, time ini memang kita perlukan keluarga kita, betul. Memang kita perlukan keluarga kita. Kalau boleh kita nak berkumpul. Tetapi ini adalah pengorbanan. Benda ini adalah pengorbanan. Bayangkanlah ya, orang pergi berperang. Kita ni dalam perang sebenarnya. Kita perlu membuat pengorbanan. Kalau kita tak perlu balik, kita jangan balik. Sebab kita tak membantu orang yang nak menyelesaikan. Awak bayangkan doktor, bayangkan pekerja-pekerja perubatan, tak cukup tangan. Kalau awak keluar, awak tambah jumlah orang yang dijangkiti, mereka tidak akan terdaya untuk membantu. Pak Ni takut nanti, jangan panik kan. Tapi benda ni kena tahu juga. Pak Ni takut nanti kalau 2 minggu ni, kita minta 2 minggu, kalau tak selesai, tak dapat bantuan atau kerjasama, nanti ditambah lagi 2 minggu. Orang bertanya, kenapa 2 minggu? Sebab kalau nak kemenjadian virus itu, ia berlaku dalam masa 2 minggu. Kalau dekat pada awak, dia berlaku dalam masa 2 minggu. Lepas tu awak akan dapat simptom-simptomnya, dan lepas itu barulah dia tahu bahawa awak adalah pesakit. Jadi kalau dalam masa 2 minggu dapat kawal, tak ramai orang yang kena, maknanya mereka dapat kesan mereka yang kena ini saja, dan sampai situ sahaja mereka boleh hentikan supaya tidak melarat kepada golongan-golongan yang tak kena. Pak Ni rasa semua artis bercakap pasal benda ni kot. Kenapa benda tu terbang bilik aku ni? Semua artis cakap pasal benda tu. Cuma sama ada kita nak faham atau tidak sahaja. Pak Ni tahu korang semua faham. Dan ada yang
cuba untuk menyelamatkan keadaan. Kita bukan superhero. Kita manusia biasa. Superhero tu yang bertungkus lumus, tak tidur malam dekat hospital, yang tak balik tengok anak bini, yang tak balik tengok suami, mak ayah. Mereka tak boleh balik. Diorang ada dekat situ, mereka tak boleh balik sebab tak cukup tangan. Jangan tambah lagi, please. Tolonglah, jangan tambah lagi. Cukup diorang nak selesaikan masalah yang sedia ada. Sebab awak rasa awak nak menyelesaikan masalah, awak nak lari, nak gitu, tapi awak tak tahu, ya, awak kemungkinan akan menambah masalah. Tujuan asal mula-mula nak selesaikan masalah, nak balik kampung, nak tengok emak. Awak tahu awak bebas. Awak tahu yang awak confident, ya. Awak bebas. Sekarang ni semua tak tahu. Kalau ada lah, nampak dekat muka, tak ada. Tanda-tanda kat tangan, ada tak ada. Jadi untuk kita yang tak tahu ni, anggap kita bodoh. Okay? Jangan anggap pandai. Dalam keadaan ini, ada orang dia pandai dari segi pihak, dari satu segi. Ada orang yang pandai dari segi itu, ada orang pandai dari segi ini. Pak ni mungkin pandai dari segi pengacaraan, pandai dari segi produksi. Tapi Pak ni bodoh dari segi kesihatan, penjagaan, terutama penyakit baru ni. Penyakit ni tak pernah ada zaman dulu. Pak ni dah hidup 57 tahun, tak pernah jumpa penyakit ini. Sekarang ini dah ada penyakit yang kita tak pernah jumpa, tiba-tiba Tuhan turunkan. Dan kita bukannya golongan yang bijak, kita golongan yang bodoh. Kalau kita bodoh, kita ikutlah saranan orang. Kita ikut sajalah. Malu kan kita nak mengaku kita bodoh. Ada orang kata, alah Pak ni bodoh kau seorang je, tak apa. Biarlah Pak ni bodoh seorang. Pak ni nak selamatkan. Mungkin kalau Pak ni pandai, pura-pura pandai, Pak ni keluar, ada orang yang mempunyai terkena pada Pak ni bawa balik. Kena pada anak-anak. Atau Pak ni yang ada. Pak ni keluar pergi jumpa orang, ya, bodoh. Habis orang yang tak kena tiba-tiba ada, dia ada anak, dia ada mak. Subhanallah. Jadi kita bersabar je lah. Korang tak pernah melalui curfew tau. Ini belum sampai curfew. Kalau kita tak boleh bendung masalah ini dengan kawalan pergerakan kita ini, curfew, undang-undang curfew darurat akan dikeluarkan. Bila darurat dikeluarkan, kita tak boleh keluar rumah ya. Siapa keluar rumah dianggap orang itu saja untuk menyebarkan the engkau pada arahan dan boleh ditembak. Itu curfew. Tapi kita tak sampai situ lagi. Jangan sampai kat situ. Pak ni pernah lalui curfew zaman 13 Mei. 13 Mei semua diminta duduk di rumah dan tak boleh keluar. Sebab dah tak boleh kawal dah masa itu. Huru-hara ya. Huru-hara, orang rompak bank, orang rompak kedai, orang rompak rumah untuk dapat bekalan dah tak ada, semua dah kelang kabut. Yang ambil makanan, sorok makanan sampai ada tak cukup makanan, tak boleh nak kawal keadaan. Jadi kerajaan di bawah Mageran Majlis Gerakan Mageran rasanya mengambil alih. Dan apabila mereka mengambil alih, tak ada pilihan lain. Mereka akan kata masuk, duduk dalam dan jangan keluar. Itu saja. Yang not supposed to be on the road, ada on the road ditembak. Ada on the road ditangkap. Maknanya awak engkar. Tahun 1969 Imran. Cuba cari. Korang tak melalui itu. Pak ni dah lalui dah benda tu. Berapa minggu duduk dalam ketakutan. Kita tak tahu apa berlaku. Buka TV pun TV tak nak bagi tahu apa sebenar supaya orang tak panik. Jadi sekarang jangan sampai macam tu lah. Ya. Kita ikut je.
saranan kerajaan. Dan kan bagus kita kat rumah, kita boleh beribadah. Kalau selama hari ni kita ibadah lewat waktu, sekarang kan kita boleh cepatkan waktu kita. Bukan cepat waktu, tepat waktu kita. Kita boleh solat tepat waktu. Kan kadang kita kerja, kita sampai abaikan kita punya solat lambat, dan tertinggal. Sekarang kita kat rumah dan kita tak dibebani dengan kerja. Kita tak payah pergi mana. Kalau nak keluar, boleh keluar lagi. Jadi kita habiskan masa lah. Kita kan ada kiblat kita. Adalah kiblat kita tu. Macam-macam solat kita boleh buat. Kita minta maaf lah pada Allah. Bercakap lah dengan Tuhan. Kan kalau orang lain tak dengar kita punya rayuan, kalau orang lain tak dengar kita punya permintaan dan doa, Tuhan dengar. Minta doa pada Tuhan. Kan? Tak nak benda ni berlarutan. Cukup. Benda ni cukup menakutkan. Tapi kalau kita degil, kita pentingkan diri sendiri. Kalau Pak ni pentingkan diri sendiri, banyak kerja Pak ni nak buat. Banyak benda yang kita nak buat dekat luar. Rimas duduk kat sini. Pak ni ada dia beradik. Buat WhatsApp group korang mesti ada kan. Buat video call. Buat video call. Tuhan turunkan ini ketika keadaan dah canggih juga tau. Kita dah ada dah video call. Kita boleh buat video call, WhatsApp. Tuhan turunkan ujian ini. Subhanallah, kita tak tahu kenapa. Yang pasti kita buat silap. Yang pasti kita buat silap. Dan itulah yang benda yang harus kita bayar. Kadang-kadang bukan kita, kadang-kadang orang lain. Tetapi itulah. Tuhan kalau turunkan bala untuk seorang, kenakan semua orang lain yang ada kat situ. Semua ada bahagian masing-masing. Janganlah kata awak tak ada bahagian awak. Kita bukan Nabi. Kita mesti ada buat salah kan. Jadi, tak ada ke masa untuk kita duduk dekat rumah untuk minta maaf. Inilah masanya. Tuhan kan mendengar. So, sekarang Pak Nil cakap dengan korang ni. Pak Nil tahu ada yang ketawakan Pak Nil. Pak Nil tahu ada yang memperlekehkan Pak Nil. Alah, kau cakap senang, kau tak ada mak tua, kau tak ada. Ya Allah, ya Tuhan. Mak awak, mak Pak Nil juga. Anak awak, anak Pak Nil juga. Sebab tak nak benda ni teruk lah. Nak berhentikan 2 minggu aja. Jangan tambah. 2 minggu aja. Tolong jangan tambah. Ikut arahan. Kalau tambah nanti, susu anak macam mana? Pampers anak macam mana? Ekonomi tambah teruk. Tak boleh pergi kerja. Ada yang hilang kerja. Pak ni berniaga. Orang yang berniaga tak ada income, semua postpone. Pak ni nak cakap, dalam poket korang tu, ada berapa ratus ringgit ada untuk menghadapi kecemasan. 400, 200 tak cukup. Bila benda tak cukup, kita jangan tambahkan masa. Kita jangan tambahkan lagi waktu kurungan ini. Sebab kalau kita tak nak ikut, perintah yang lebih keras akan dikeluarkan. Tak kiralah awak agama apa, tak kiralah awak bangsa apa, kan selama hari ni kita berpecah-pecahkan. Engkau agama apa, aku bangsa apa, aku parti politik apa, engkau parti politik apa. Kan? Itu kot Tuhan kata inilah masa untuk korang bersatu. Inilah masa untuk korang bersama-sama. Lepas 2 minggu, lepas selesai masalah ni, korang akan sayang, menyayang, tahu tak?
korang dah tak ada lagi dah. Kau bangsa apa, kau agama apa dah tak ada dah. Sebab kita melalui benda ni sama. Ya lah, cakap lah. Aku cengeng ke apa, peduli apa aku. I need to see this. Kan? Kita berpecah, sangat berpecah. Atas sebab politik, atas sebab orang politik kita berpecah, atas sebab orang yang mempunyai kepentingan sendiri kita berpecah. Kita saling tuding jari. Bila turun masalah macam ni, inilah masanya untuk kita bersatu. Inilah masanya untuk kita bersama. Let's go through this bersama. Kita tak boleh serahkan pada kerajaan. Kita tak boleh serahkan pada orang-orang yang bekerja keras untuk mengubat dan merawat tu. Jangan tambah. Aduh, ya Allah. Takut. Memang takut. Maknanya takut. Tapi, kita jangan tambah. Ya, semua takut. Pak ni pun takut. Semua orang takut. Pak ni ada anak. Pak ni ada cucu. Pak ni tak jumpa cucu Pak ni tau. Rindu. Pak ni tak jumpa family partner tau. Rindu. Tapi tak boleh. Kita tak boleh buat mengikut kehendak kita sekarang ini. Sama Pak Nel, kami gaji tak ada gaji, tahu lah. Tak kerja tak ada gaji. Nak lama ke melalui benda ni? Ekonomi kita dah teruk. Kita tak boleh buat apa. Duit yang ada untuk membangunkan ekonomi dibawa masuk untuk membantu Kementerian Kesihatan. Dia tarik duit semua daripada bahagian membangunkan ekonomi ke bahagian rawatan. Korang nak tambah lagi ke? Bila tambah, duit kita dah tak ada. Semua orang panik. Memang panik. Kita tak tahu. Mana kita punya haluan. Tapi kita ada kiblat kan. Kita boleh berdoa kan. Korang buat istiharah kan. Korang boleh buat solat hajat kan. Dan bila kita bersatu spiritually, kita bersama. Walaupun kita tak berjumpa. Walaupun kita beza-beza tempat. Kau kat rumah kau, aku kat rumah aku. But spiritually, kita akan bersama. Korang, azan pun dah berubah tau. Seruan sembahyang pun dah berubah tau bunyinya. Belum pernah dalam 50 tahun, 58 tahun kehidupan Pak Nil, seruan solat berubah tau. Ya Allah, Tuhan dah ingatkan kita, jangan degil lah. Tuhan dah ingatkan kita. Jangan tuding jari siapa punya salah. Kita bukan maksum. Kita pun ada buat salah kita. Kita ada benda yang kita tak lakukan. Kita sebagai nama Islam ataupun nama ummah, kita bersatu ke? Kenapa agaknya Tuhan turunkan bencana wabak ini? Sebab mungkin Allah nak kita bersatu. Cukuplah kita berpecah belah. Dan dia turunkan satu dunia. Bukan Malaysia saja. Satu dunia. Dan bila satu dunia, maknanya kalaulah pihak Yahudi tu boleh bersatu, pihak orang-orang Buddha boleh bersatu, orang-orang Islam kena bersatu. Jadi bila sama-sama ada tanggungjawab,
dapat selamatkan bumi ini. Masih lagi nak rasa bahawa ketika ini siapa nak rasa diri superior? Tak ada yang lebih superior daripada Allah Subhanahu Taala. Siapa yang kata Amerika superior, ambil engkau Tuhan bagi. Siapa kata Amerika Paris itu superior dari segi kekuatan tentera, ambil kau Tuhan bagi. Tak ada orang yang superior ketika ini. Adakah orang Melayu superior? Adakah orang Islam superior? Ambil kau. Kita sesama agama kita berpecah. Sekarang kita menghadap kiblat yang sama. Itu je. Nak menarik kita balik dari besar kepala kita ni, ya, sebab kita dah biasa besar kepala, sampai orang bagi arahan untuk menjaga kesihatan kita pun kita dah tak nak dengar lagi dah. Sebab dah terlalu biasa besar kepala. Dah terlalu biasa ego. Dah terlalu biasa tak menerima arahan. Selalu bagi arahan, kan? Tiba masanya aku letak engkau pada tempat engkau sekarang. Mana superior engkau? Gaji kau besar, dapat duit engkau tu dapat selesaikan masalah, tak ya? Kepandaian engkau yang bahagian lain itu dapat menyelesaikan masalah, tak ada ya? Akhirnya kau jadi bodoh. Akhirnya kau bodoh juga. Sama dengan orang yang sebelum ini kau kata bodoh. Dan baru kau tahu kedudukan engkau, kau sama bodoh dengan orang yang selama ini kau sebut bodoh. Baru kau tahu kedudukan engkau, di situlah keinsafan nak masuk. Tapi kalau kita tak insaf, kita rasa kita besar, kita keluar, kita lawan apa seruan kerajaan, apa seruan orang bijak pandai, apa seruan pakar, kita lawan sebab kita rasa kita bagus. Sebab kita rasa kita lebih pandai. Kita dah jadi habit. Masalahnya kita dah jadi habit kita. Hati kita dah keras, hati kita dah hitam. Hati kita dah biasa dah dengan perangai besar kepala itu, dah biasa. Jadi bila macam ni, kita terpentingkan diri kita. Mementingkan diri sendiri, kita tak ingat orang lain. Bila kita tak ingat orang lain jadi mangsa. Tolong sama-sama kita, ini bukan masalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini bukan masalah parti politik itu. Ini bukan masalah parti politik ini. Ini bukan masalah kaum itu. Ini masalah kita bersama. Sampai masjid tak boleh nak masuk. Ya Allah, tengok Kaabah. Daripada zaman Nabi sampai sekarang, tak pernah berhenti kunjungan di rumah Allah. Di Baitullah tu tak pernah berhenti kunjungan, dan ia berlaku sekarang. Sekarang dia berlaku, subhanallah. Apa dosa umat Muhammad ini sampai Masjidil Haram tak boleh masuk? Pak ni cuba tak nak menangis. Ya, betul. But I will not be a hypocrite. Pak ni tidak mahu jadi hipokrit. Kalau depan-depan family Pak ni tahan jugalah. Pak ni tak tunjuk. Tapi bila bercakap tak ada orang, kan? Walaupun ada menonton, tak ada orang, baru Pak ni rasa lega. Lepas Pak ni berdoa dekat sejadah, lepas. Korang cuma bayangkan ya. Sekarang ini kita baru dengar 2 kematian disebabkan penyakit ini.
Nak tunggu berapa ramai baru korang betul-betul nak jadi macam Itali? Disebabkan panik lah, ya, virus itu gembira. Virus dikeluarkan atau wujudnya virus akan jadi teruk apabila orang panik. Bila panik, lebih teruk. Virus 10% disebabkan panik 90%. Sebenarnya virus tu 10% saja. Dia sebabkan umat yang panik, dia jadi sampai 90% berganda. Kesan daripada virus itu sebenarnya 10% saja. Disebabkan orang semua panik, orang semua pentingkan diri sendiri, ya. Tak nampak orang tua dah, tak nampak orang miskin dah, tak nampak golongan anak yatim dah, tak nampak golongan tafiz dah, tak nampak golongan tua dah, ya. Ambil barang semua macam dia seorang kaya, ya. Habis jadi yang jadi mangsa tu golongan miskin, golongan anak tahfiz, anak yatim, golongan orang miskin yang tak ada duit nak beli tu. Bila diorang dah jadi mangsa, itulah dia 90%-nya. Sebenarnya 10% aja virus tu. Yang dikawal 10% je tu. Rupanya yang dikawal bukan virus, nak dikawal ialah bakal-bakal mangsa virus tu. Itu manusia-manusia tu yang nak dikawal sebenarnya. Yang susah nak kawal. Virus dah lah tak nampak. Kita dah tak nampak virus dekat mana. Kita tak tahu virus tu kat mana. Siapa yang bawa. Tapi kita pula yang menggelabar. Relax bro. Relax sis. Relax anak-anak please. Anak, kalau kita ikut arahan kerajaan, masalah yang teruk dapat dikawal dan mungkin dapat dibendung. Pak ni takut nanti yang tamak, yang ada duit tu, duit kau nanti pun tak laku dah. Tak boleh buat apa dah. Sebab dah tak ada lagi dah untuk duit tu digunakan untuk apa. Dah tak ada dah. Orang ramai dah jadi mangsa. Kalau ada duit banyak pun dah tak guna dah. Itulah Pak dia tanya. Pak ni tanya. Kita yang panik-panik ni. Kita yang panik. Ada dua golongan lah. Satu yang panik sebab tak ada pengetahuan. Dua, golongan yang tak panik tapi dia sombong. Dia ada duit dan tak ada pengetahuan juga. Itu dia. Jadi bila dua-dua ini berlaku serentak, itu yang 90% kesan daripada serangan virus ini adalah sebabkan itu 10% sahaja virus. Kan? Jadi bila benda ini berlaku, dia menimbulkan masalah baru, masalah lain. Pak ni tengok ada video dekat supermarket bergaduh. Lepas tu ramai dekat situ, ramai tu mesti ada yang membawa. Kau nampak ke? Tak nampak. Kau tahu ke siapa? Tak tahu. Yang orang yang bawa tu pun tak tahu. Lepas tu sekarang macam orang berniaga, macam Pak Nil tak ada income tau. Tak ada income. Semua kerja-kerja ditangguhkan atau dibatalkan. Okey. Seandainya berlaku sesuatu. Berapa peruntukan yang ada dalam poket korang, dalam wallet korang sekarang untuk membiayai kecemasan? Berapa ramai daripada korang yang ada insurans? Kan? Kita bila tengok, kalau kita berterusan, kita tak ada income, kita tak makan nanti kot. Kita tak ada duit nak makan nanti. Kita tak ada duit nak belanja untuk kesihatan pula. Nampak? Saya ada RM40 je pandai. Sedih kan? RM40 tu nak menghadapi, nak perang. Dengan RM40 tu nak perang. Cukup-cukup je Pak ni, sedih tau. RM2 aja tu nak pergi perang.
kita perang bersama-sama lah. Ikutlah. Cakap, ketua tentera lah kiranya dalam peperangan. Sebab kalau dalam peperangan, Nabi Muhammad adalah ketua tentera tau. Tu Tan Sri Yassin, Perdana Menteri tu adalah ketua tentera kita tau. Jangan fikirlah, aku tak sokong kau jadi PM. Jangan fikir lagi lah masa tu. Jam ni jangan fikir. Ni sebab kita berpecah dulu lah agaknya Tuhan turunkan bala ni. Kita ikutlah. Kata, Perdana Menteri kita ikutlah. Dalam Islam, kita pernah kalah satu peperangan ya. Sebab tentera jadi tamak. Tentera tinggalkan tempat. Nabi kata jangan turun, jangan tinggalkan tempat. Tapi sebab tentera tu berperang, dia nampak harta yang ditinggalkan mereka semua turun berebut. Dan ketika itu mereka diserang dan kalah. Itu sebab tak bersatu padu. Kita jangan ulang lagi lah. Ketua tentera kita siapa? Perdana Menteri kita. Dia kata duduk rumah ikut. Jangan keluar. Yang boleh kita lakukan ialah basuh tangan. Pakai topeng. Kat rumah tak payahlah pakai topeng. Perang Uhud. Betul. Kita ada banyak tau. Kita ada banyak sejarah Islam yang bukan Islam, sejarah dunia. Kita boleh ambil itu sebagai rujukan. Korang kan pandai, kan? Boleh Google. Belajarlah dekat situ. Jadi, bila kita dah bersama macam ni, diduga macam ni, let's join hand together. We make it through together. Kita laluinya bersama. Sama ada dia Perdana Menteri yang awak pilih atau bukan Perdana Menteri yang awak pilih. Sama ada dia adalah kerajaan yang awak pilih atau bukan kerajaan yang awak pilih. This is the time kita ikut satu perintah. Kalau tanya parti politik, dia kata kau buat benda bodoh, yang ini tak patut buat, yang ini tak patut buat. Dan jangan kata parti politik, tanya perseorangan pun ada yang bijak pandai kata dia patut buat ini, dia pandai patut buat ini. Ada seribu pendapat. Dalam perang, kita tak boleh ikut 1000 pendapat. Dalam perang, kita ikut satu. Let's go. Kita sama-sama dengan kerajaan kita berikan bantuan, berikan sokongan. Mereka tak minta duit lagi. Duit masih ada, kerajaan masih mampu. Tiba satu ketika dah tak ada duit, kerajaan kata boleh tak? Keluarkan kau punya barang emas semua. Keluarkan, gadaikan untuk kita sama-sama. Belum sampai situ lagi. Cuma ikut aja. Ikut saja arahan. Itu saja ya Allah. Pak ni takut 2 minggu ni hari pertama tau. 2 minggu ni akan menjadi 2 bulan. Masa tu kita lumpuh. Ekonomi kita lumpuh. Kesihatan kita tak tahu macam mana. Kita doa boleh doa. Betul kata Mawar. Pak ni doa kami semua tahu. Doa boleh doa. Tuhan pun marah. Kalau seorang itu hanya berdoa saja tetapi tak melakukan apa-apa. Tuhan juga marah. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu tapi tak berdoa. Kita ni, untungnya kita jadi orang Islam, kita ada 2 tau. 2 senjata kita. Kita kerja, kita ikut, dan kita ada senjata yang kedua, itu berdoa. Itu yang paling kuat. Kita solat, kita berdoa. Itu yang paling besarnya kita. Kau nak tunggu Jumaat, tak ada jemaah. Solat jenazah pun tak boleh. Jenazah dikebumikan, tak ada solat jenazah beramai-ramai. Buat sendiri-sendiri.
Allahu Akbar. Baru hari pertama dah meningkat semalam 600, hari 700 tu lah. Percaya tak? Besok, jangan kata besok. Sekarang ini, siapa yang menonton, tolonglah. Ya, share video ini, nak viralkan, viralkanlah supaya besok bila kita bangun, jumlah orang yang dijangkiti menurun. Boleh? Boleh tak kita buat tu? 600 jadi 700, naik berganda-ganda. Besok kita buat iltizam, kita ikut apa seruan pemimpin kita. Besok kita bangun, kita ikut betul-betul supaya kita buktikan jumlah itu menurun esok. Jangan tunggu 2 minggu, besok turun. Takbir. Allahu Akbar. Korang nak cepat kan dengar azan di masjid kembali seperti dulu kan? Korang nak cepat kan supaya kita boleh jemaah sama-sama kan? Korang nak cepat kan supaya kita dapat naikkan ekonomi kita balik kan? 2 minggu mati, oi. Tak ada income 2 minggu orang berniaga tu. Nak makan apa? Takbir. Biar kita semua bangun esok, tak payah esok. Sekarang kita simpan. Besok diumumkan kita nak. Besok PM tiba-tiba buat lagi satu live. Besok PM kata Alhamdulillah jumlah dah berkurang ya. Kita nak itu kan. Kita nak tunggu itu kan. Jam itu sujud syukurlah. Jam itu kita sujud syukurlah pada Allah. Besok kalau keadaan tak bertambah baik lagi, Pak Ni live lagi setiap hari. Pak Ni tak pernah buat benda ni. Besok kalau tak juga lagi turun, malah bertambah, Pak Ni buat live lagi. Pak Ni tak ada cara lagi dah. Pak Ni tak ada kuasa. Nak buat apa? Pak Ni tak ada duit. Pak Ni bukan ada kuasa. Pak Ni bukan sebahagian pada kementerian. Pak Ni bukan sebahagian daripada kabinet. Pak Ni bukan sebahagian pada pemerintah. Pak Ni orang biasa. Yang Pak Ni mampu lakukan sekarang adalah buat live supaya ramai orang boleh menonton. Besok kita harap, kita doa PM kita muncul live sekali lagi. Jumlah dah berkurangan. Allahu Akbar ketika itu. Ada 2 benda yang akan menyebabkan kita fikir tak waras. Satu, kita panik. Dan satu lagi, kalau kita terlalu emosi, kita tidak akan dapat berfikiran waras. Bila kita tak dapat berfikiran waras, kita akan bakar kelambu kita. Nyamuk seekor je, kita bakar kelambu kita. Ikhtiar memang kena ikhtiar, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu penyakit ini. Doa memang kita kena doa. Kita tak tahu. Jadi kita letak diri kita sebagai orang bodoh. Biar kita jadi bodoh yang pandai sekalipun, tolonglah, buanglah ego awak itu dan jadilah bodoh. Ikutlah cakap orang yang pakar, orang yang arif. Ikutlah. Jadi, terima kasih
Partner dah lega. Partner dapat lepaskan apa yang ada dalam hati partner. Partner minta maaf kalau partner mengguris, ya. Tapi apa ada kelebihan pada partner, partner gunakan untuk kita dapat faedah bersama. Duit bukan segalanya. Tak ramai orang ada duit. Kita fikir orang yang miskin, anak yatim, anak-anak tahfiz, macam mana agaknya mereka sekarang? 2 minggu. Nak tambah lagi ke? Duit kita dah menipis. Dekat bank ada berapa? Dah menipis. Kita punya wallet, dalam wallet kita ada berapa? Dah menipis. Kita tak boleh tambah. Tak boleh tambah lagi dah. Okey? Kita bersama. Esok, kita doakan ada live daripada Perdana Menteri kita. Tiba-tiba dia kata, sebabkan kerjasama kita semua ikut arahan jumlah, ya betul, golongan gelandangan lagi. Kita tak tahu nak gimana. Kita doa, kita lah buat kerja kita saja, tak payah buat kerja orang. Bukan partner kata kau buat kerja orang tu, kau buat kerja orang ni. Tidak, tu buat kerja kita je. Semua ada bahagian masing-masing, buat kerja korang aja. Ikut apa saranan dan perintah kerajaan. Duduk rumah, duduk. Astro pun dah bagi dah tontonan percuma semua saluran. Gunakan masa untuk mengaji Al-Quran. Gunakan masa untuk solat. Gunakan masa untuk tobat. Gunakan masa itu untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan. Selama hari ni kita leka-leka. Kita lambat-lambatkan solat kita. Selama hari ni kita lewat-lewatkan. Ini ada kat rumah. Kau tak ada alasan untuk lambat-lambatkan lagi. 2 minggu tau. Yang nak perempuan ke, yang lelaki ke, yang nak kadar puasa, nak ganti puasa, buat. Doa orang yang berpuasa itu. Sekarang lagi lah bulan Rajab, bulan Syakban. Doa adalah yang diterima. Tak ada hijabnya. Sekali tiba-tiba besok ada live secara langsung taklimat daripada Perdana Menteri, dan dia kata, you have done a good job, Malaysia. You have kept yourself according to the ruling. Stay indoor, stay in your house. You have done that, and we have managed to bring down the numbers. That is the good news. Baru kita tahu betapa manisnya nikmat bekerjasama walaupun kita tak bersama. Kita semua dalam rumah masing-masing. That is the time kita tahu betapa pentingnya togetherness. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.